Bismillahirrahmanirrahim. Then the moment that'll go down in history. Allahu Akbar. Di Manhattan, Amerika, Dr. Aminah Wadud, seorang wanita jadi imam solat jemaat, di belakangnya lelaki perempuan yang ada wanita tak menutup aurat jadi makmumnya. Itu antara benda yang mengejutkan. Boleh tak wanita mengimami lelaki? Kalau orang puan sembahyang jemaah, boleh tak untuk imam orang puan? Bersama saya Nur Hazira binti Irfan, nombor matrik di 2020-1094416 dari kelas pengantar syariah kumpulan A. Isu wanita sebagai imam menuntut hak yang sama seperti lelaki. Baiklah, isu ini sudah lama diangkat oleh aliran liberal dan mereka yang menuntut kesamarataan hak antara lelaki dan wanita. Dan kemuncaknya berlaku pada tahun 2005 apabila Aminah Wadud, seorang profesor di Amerika Syarikat, telah menjadi wanita Muslim pertama memimpin solat Jumaat bercampur jantina. Lebih daripada 100 lelaki dan wanita menghadiri perkhidmatan dan khutbah yang diberikan oleh Aminah Wadud, iaitu Profesor Pengajian Islam di Virginia Commonwealth University. Ujar Aminah Wadud, perkhidmatan solat Jumaat ini menunjukkan bahawa kita sedang melangkah ke hadapan. Ini merupakan simbolik kemungkinan dalam Islam. Jemaah yang menghadiri dibahagikan sama rata antara lelaki dan wanita. Kebanyakan wanita dilihat memakai tudung dan jubah, tetapi ada juga yang tidak menutup kepala dan melepaskan rambut. Sebelum kita pergi kepada penjelasan yang lebih teliti lagi, izinkan saya terangkan apakah maksud imam. Apabila kita menyebut tentang imam, pasti terbayang dalam fikiran kita seseorang yang sedang mengimami solat. Hal ini tidak dapat dinafikan. Perkataan imam berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud ketua yang membimbing sesuatu kumpulan. Oleh yang demikian, sesiapa sahaja yang dilantik sebagai ketua dan memegang sesuatu tanggungjawab, maka beliau seorang imam. Seterusnya, apakah tanggungjawab seseorang yang bergelar imam? Dalam Islam, tugas seorang imam ialah membimbing orang yang berada di sekelilingnya ke arah kebaikan. Seseorang imam itu perlulah sedar bahawa tanggungjawab yang Allah berikan kepadanya merupakan suatu amanah dan perlu dilaksanakan dengan sebaiknya. Bolehkah orang biasa menjadi imam dalam solat? Apakah syarat-syaratnya? Yang pertama, Muslim. Seseorang imam solat itu mestilah seorang Muslim. Sesuatu amalan yang dikerjakan oleh seseorang yang bukan beragama Islam, termasuklah juga solat, tidak dikira sebagai ibadat di sisi Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, sesiapa yang memilih selain daripada Islam sebagai cara hidup, yakni agama, maka tidak akan diterima sama sekali dan di akhirat kelak dia akan bersama dengan orang yang rugi. Yang kedua, lelaki. Solat yang diimamkan wanita dengan bermakmumkan jemaah lelaki adalah tidak sah menurut jumhur ulama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pula, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sebaik-baik barisan bagi lelaki adalah yang paling hadapan dan yang paling kurang kebaikannya adalah yang paling belakang. Manakala sebaik-baik barisan bagi wanita adalah yang paling belakang dan yang paling kurang kebaikannya adalah barisan hadapan. Namun, solat yang diimamkan oleh seorang wanita adalah sah jika makmum di belakang beliau terdiri daripada wanita. Seterusnya yang ketiga, mumayyiz. Berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahawa seorang sahabat Nabi iaitu Amr bin Salamah radhiyallahu anhu pernah menjadi imam ketika berumur 7 tahun dan perkara tersebut tidak dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ini juga merupakan pandangan Imam Syafi'i. Dan yang keempat, mengetahui segala rukun dalam solat. Seseorang imam perlulah tahu dan juga mampu melaksanakan segala rukun solat dengan baik. Seterusnya kita lihat bagaimana pandangan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' ulama, Qiyas dan Imam Mazhab berkenaan isu wanita sebagai imam lelaki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Surah Al-Jathiyah ayat 18. Kesudahannya kami jadikan engkau wahai Muhammad dan kami utuskan engkau menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dari hukum-hukum agama. Fattabi'ha, maka turutilah syariat itu. Wala tattabi' ahwa allazina la ya'lamun, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Melalui hadis ini secara jelas dan terang menunjukkan imam kepada lelaki mestilah lelaki. Tidak harus bagi perempuan menjadi imam kepada lelaki. Inilah pendapat Al-Mawardi sebagaimana yang dinaqalkan oleh Khatib Al-Syarbini di dalam Mughni Al-Muhtaj. Hadis ini pula menunjukkan yang kedudukan saf perempuan mestilah di belakang saf lelaki. Justru secara aklinya bagaimana mungkin perempuan menjadi imam kepada lelaki? Dari segi ijma' ulama, seluruh ulama Islam bersepakat wanita tak boleh jadi imam solat bagi lelaki. Dan ini disebutkan oleh Ibn Hazm dalam karyanya Maratib al-Ijma'. Ijma' ulama iaitu mengenai wanita tak jadi imam lelaki tak pernah berubah hingga hari ini. Dan ini disebutkan dalam kitab moden iaitu Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Dan Imam Asy-Syafi'i juga ada menyebut dalam kitabnya iaitu tak sah solat lelaki jika berimamkan wanita. Bahkan tak dibenarkan selama-lamanya. Dan seperti yang kita maklum, ijma' biasanya terjadi bila para sahabat Nabi juga tak berbeza pendapat dalam sesuatu masalah. Sahabat Nabi ialah orang yang hidup bersama dengan Nabi. Bila mereka bersepakat dalam sesuatu masalah, maka kesepakatan iaitu ijma' itu menjadi hukum yang kuat dan tetap. Para sahabat Nabi bersepakat tidak ada wanita yang menjadi imam solat jemaah lelaki sepanjang mereka hidup bersama Nabi. Malah tidak pernah sekalipun. Bagi kias, dari segi wanita menjadi imam untuk lelaki tidak dinyatakan secara kias, tetapi ada dinyatakan kias bagi kedudukan saf di antara lelaki bersebelahan dengan saf orang perempuan. Namun, terdapat tirai penghadang di antara kedua saf tersebut. Adakah sah solat dalam keadaan begini? Dalam kes ini, para fuqaha berpendapat bahawa solat tersebut adalah sah bagi kedua-dua lelaki dan perempuan, namun hukumnya adalah makruh. Ini kerana yang sunnahnya adalah orang perempuan solat di belakang orang lelaki. Manakala bagi Imam Abu Hanifah, kedudukan tersebut menyebabkan solat orang lelaki itu terbatal sekiranya tidak ada penghadang di antara keduanya. Namun, sekiranya terdapat penghadang, maka Imam Abu Hanifah berpendapat selari dengan jumhur fuqaha yang menyatakan ianya tidak merosakkan solat tersebut. Kata Imam Al-Nawawi, sekiranya solat tidak terbatal dalam keadaan Aisyah tidak melakukan ibadah, maka sekiranya dia sedang beribadah, maka itu adalah lebih utama, iaitu tidak batal. Boleh rujuk Al-Majmu' Al-Nawawi. Dan kenyataan Imam Al-Nawawi ini menjelaskan perbezaan pendapat berkenaan isu orang perempuan berada di hadapan orang lelaki semasa orang lelaki solat. Di dalam kes ini, Aisyah yang sedang berbaring berada di hadapan Nabi SAW yang sedang solat. Justru, ini menunjukkan bahawa solat Nabi SAW tidak terbatal dengan keberadaan Aisyah di hadapan baginda. Maka demikianlah juga seorang lelaki yang sedang solat dan di sebelahnya juga terdapat seorang perempuan yang sedang solat. Kias digunakan bahawa sekiranya perempuan yang tidak melakukan ibadah tidak membatalkan solat orang lelaki adalah lebih utama jika dia sedang solat, maka turut tidak membatalkan solat orang lelaki. Seterusnya mari kita lihat apa kata imam dalam mazhab muktabar yang lain. Kita mulakan dengan mazhab Maliki. Mazhab Imam Malik iaitu guru Imam Syafi'i. Baiklah, yang pertama, mazhab Maliki mengatakan tak sah solat lelaki berimamkan wanita, kena ulang balik solat. Ianya disebutkan oleh Imam Al-Maziri Al-Maliki. Pendapat kedua, pendapat mazhab Hanafi pula, kata Imam Ibn Abidin, tak sah solat lelaki mengikut imam perempuan walaupun solat jenazah. Dan ini disebut dalam kitabnya Rad Al-Mukhtar. Seterusnya, pendapat mazhab Hanbali, tak sah solat bersama imam wanita bagi seorang lelaki sama ada solat fardu atau solat sunat. Dan ini dinyatakan dalam Al-Mughni. Dan seterusnya, Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitabnya Al-Um, tak sah solat lelaki jika berimamkan wanita dan ianya tak dibenarkan selama-lamanya. Sebagai penutup, solat yang diimamkan wanita dengan bermakmumkan jemaah lelaki adalah tidak sah menurut jumhur ulama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pula, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sebaik-baik barisan bagi lelaki adalah yang paling hadapan dan yang paling kurang kebaikannya adalah yang paling belakang.
Manakala sebaik-baik barisan bagi wanita adalah yang paling belakang dan yang paling kurang kebaikannya adalah barisan hadapan. Namun, solat yang diimamkan oleh seorang wanita adalah sah jika makmum di belakang beliau terdiri daripada wanita. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, fuqaha bersependapat wanita diharamkan menjadi imam sembahyang Jumaat dan membaca khutbah. Pendapat ini berdasarkan pengajaran dan bukan berdasarkan adat sesuatu kaum seperti mana yang didakwa. Tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam seorang wanita menjadi imam solat Jumaat dan membaca khutbah. Kata Syekh Yusuf Qaradawi, tidak ada seorang fuqaha pun bersetuju membenarkan wanita menjadi imam solat Jumaat dan membaca khutbahnya. Seperti surah Jathiyah ayat 18, kata Allah, fattabi'ha, maka ikutlah, wala tattabi' ahwa alladhina la ta'lamun, dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu. Inilah hakikat kebebasan yang mana hanya mentaati dan menyembah hawa nafsu. Ini adalah arahan Allah untuk mentaati syariat Allah untuk seluruh umat manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Sekian.